Salam sejahtera. Untuk mata pelajaran Bio tingkatan 4 hari ini, kita akan pergi kepada bahagian terakhir bab pertama, iaitu komunikasi. Macam mana kita nak berkomunikasi dalam biologi. Berkomunikasi bukannya kita bertutur macam tu, tapi dalam bentuk laporan dan penyiasatan. Right? Kita tengok skrin dia. Baik, macam mana kita berkomunikasi dalam biologi? Right, yang ni anda dah biasa dah. Kebanyakannya benda-benda dalam sini anda dah biasa. Alright, jom. Yang pertama, jadual. So, jadual macam ni lah. So, kita ada suhu, kita ada isi padu oksigen yang dibebaskan. Yang inilah cara macam mana kita berkomunikasi dalam biologi. Bukan biologi saja, tetapi dalam semua mata pelajaran sains. Okay, kita tengok jadual. So, jadual digunakan untuk merekodkan dan mempersembahkan data. So, tujuan kita untuk mempersembahkan data ataupun uji kaji yang kita telah jalankan. So, apabila menjalankan penyiasatan, data eksperimen perlu direkod dalam jadual yang sesuai. Jadual macam ni lah. Boleh jadual menegak ataupun jadual yang melintang. Right, so jadual membolehkan kita menyusun data secara sistematik untuk memudahkan perbandingan. So contoh kalau ada perbandingan antara suhu-suhu ni, contoh yang ni 30, 40, 50, 60, 70, kita tahu berapakah isi padu yang dibebaskan. Yang ni yang pertama, jadual. Okey, yang kedua, graf. So graf bentuk ni adalah bentuk dalam 3 dimensi. Tapi biasanya kita guna dalam dua dimensi sahajalah. So graf ni adalah hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas dapat digambarkan dalam bentuk graf. Okey, so terdapat beberapa jenis graf. So yang biasa kita nak belajar ialah graf garis, carta bar dan histogram. So kita tengok setiap jenis graf tersebut. Okey. Kaedah umum untuk melukis graf. So biasanya graf kita kena ada tajuk, kita kena ada paksi X dan paksi Y. Okey? Alright, so pemboleh ubah bergerak balas kita diwakili oleh paksi menegak, paksi Y. So yang paksi Y adalah pemboleh ubah yang bergerak balas, manakala paksi X adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okey? So, satu perkara yang penting ialah skala pada paksi harus seragam. Maksudnya paksi Y, contoh dekat sini, kalau 2, 2, dia akan naik 2, 2, 2, 2 secara seragam. Kita tak boleh katakan first daripada 0 ke 2, lepas tu 2 hingga ke 5, 5 hingga 8, 8 hingga 10. Tak, yang tu tak seragam. Kita kena seragam. Kalau naik 2, 2, 2, 2, 2, 2, contoh paksi X naik 10, 10, 10, 10, 10 dan sebagainya lah. Kena naik 10. Okay, tanda titik dengan simbol yang sesuai. So, biasanya kita bubuh pangkah. Okay, pangkah. Kita boleh bubuh titik juga. Bulatan titik yang kecil, bulatan hitam, boleh juga. Right, tajuk untuk graf. Biasanya tajuk, apa yang kita nak tulis ialah pemboleh ubah bergerak balas. Bergerak balas ialah paksi Y kan? So, anda boleh tulis isi padu oksigen yang dibebaskan melawan suhu. So, paksi Y melawan paksi X. Itu tajuknya. Okay? Right. Okay. Berkenaan dengan carta palang pula ataupun carta bar. So, yang ini mempersembahkan data menggunakan palang menegak dan tidak bercantum antara satu sama lain. So, yang ini dibagi dalam 3 bentuk, 3 dimensi. Tapi yang biasa kita lukis macam ni lah. Okay? Alright. So, sama juga. Lukis 2 paksi, iaitu paksi mendata, paksi X. Paksi X mewakili pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Paksi Y adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. So, setiap lebar palang perlu seragam. Contoh yang ni, satu kotak, satu kotak, satu kotak, satu kotak, satu kotak. Kalau A itu 2 kotak, B pun kena 2 kotak lebarnya. Alright, jarak antara palang tak penting sangat. Yang penting lebar yang ini mesti sama. Okey?
Right, tinggi palang bergantung kepada kekerapan atau frekuensi sesuatu data. Contoh yang ni, kalau 26, 26 lah. 5 orang lah. Okay. So, carta bar digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih perkara pada suatu masa. So, yang ni kita bandingkan kumpulan darah. Kita ada A, B, dan O untuk pelajar tingkatan 4 sains. Okay. So, semuanya ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 40 orang kot. 40 orang pelajar. So, yang ni adalah dia punya pecahan dia. Kumpulan A ada berapa orang, kumpulan B berapa orang, kumpulan AB 7, kumpulan O 2 orang. Macam itulah kumpulan darah. Yang ni carta palang ataupun carta bar. Kita tengok yang seterusnya, histogram. Histogram pula menunjukkan taburan data secara visual dan kekerapan sesuatu nilai dalam suatu data tersebut. So yang macam ni lah, yang ni histogram dia. So daripada yang sini naik ke bawah. So daripada sini kita boleh tahu kebanyakan arrival per minit. Maksudnya kebanyakan arrival per minit ni berada pada lingkungan 2 hingga 5 minit lah. Lebih kurang macam tu. Okay. Alright. So kaedah untuk melukis histogram. Lukis dua paksi iaitu paksi X. Sama juga paksi X adalah pemboleh-bah yang dimanipulasikan. Paksi Y adalah yang bergerak balas. Okay. Alright. So paksi X mewakili data yang telah dibahagi kepada kumpulan mengikut sela yang sesuai. Sela maksud selang dia lah. Alright. So selang 115 hingga 120. Yang ini ketinggian kot. Ketinggian 121 hingga 125 sampailah 161 hingga 165. So bilangan murid. Okay. Alright, masukkan label dan unit paksi. So unit kena ada. Yang ni bilangan murid tak ada unit lah. Okay. Saiz dan lebar palang hendaklah sama. Yang ni saiz dan lebar palang hendaklah sama untuk semua sela kelas dan tiada jarak antara palang. Maksudnya dekat sini tak ada jarak. Dia bukannya graf bar macam ni. Bar ni ada selang dia. So yang ni histogram tak ada selang. Okey, itu saja 3 cara tadi. Okey, untuk lukisan biologi pula. So contohnya anda tengok di bawah mikroskop, anda kena lukis bentuk-bentuk sel tersebut. Yang tu perlulah lukisan biologi. So lukisan biologi mestilah tepat untuk memberi gambaran tepat sesuatu spesimen yang diperhatikan. Contohlah gambar raja ni. Yang ni adalah paramecium. Okey? Boleh? Yang ni adalah euglena. Contoh macam itulah. So gambar ni kena jelaslah. Kalau kita nampak saja kita tahu oh yang ni apa dia. Okey? Alright, kita tengok ciri-ciri lukisan biologi. So lukisan tu haruslah besar dan tepat. Gunakan pensel yang tajam. Pensel saja, bukan pensel berwarna ataupun pen. Tiada berlorek ataupun tidak berlorek secara artistik. Contoh yang macam ni, yang ada dia shade dia kan. Shading dia tak perlu untuk lukisan biologi. Dia clean saja, clear. So garisan lukisan perlulah jelas, bersih, berterusan dan tidak terputus-putus. Dia bukannya macam artis kita lukis putus-putus, tak ada. Jangan gunakan pembaris untuk melukis garis bentuk spesimen. Contohnya amoeba. Takkan nak lukis amoeba pakai pembaris, lukis segi 4 ke? Bukan lukisan mestilah berlabel. Dah habis lukis, kita harus label gambar raja tersebut. Garis label pula mesti tertuju pada struktur yang betul, kena betul label dia lah. Alright. Tiada anak panah, kita hanya gunakan line sahaja, tiada anak panah. Mestilah lurus, bukannya freehand yang bengkok-bengkok, tak ada. Kena pakai pembaris, lurus. Dan label tu tak boleh bersilang antara satu sama lain. Maksudnya garis lurus tu tak boleh bersilang. Okey, kita tengok contoh. Right, nanti kita tengok yang ni. Ciri-ciri lukisan biologi. Lukisan harus mempunyai tajuk, perlu ada tajuk. Setiap struktur dalam lukisan mesti terletak pada kedudukan yang betul dan saiznya berkadaran dengan semua struktur yang lain. Maksudnya kena ada perkadaran. Nah, takkan you lukis yang tu besar tapi yang lain kecil. Okay. Lukisan pelan ialah lukisan garisan yang menunjukkan garis bentuk struktur, yang ini pelan. Lukisan terperinci pula menunjukkan sel-sel dalam struktur. Okay. Faktor pembesaran lukisan mesti dinyatakan. Okay, kita tengok contoh. Yang ini adalah lukisan pelan.
secara kasar saja. Yang ni lukisan terperinci dengan semua sel yang kecil-kecil dalam tu. Yang ni mengambil masa yang lama. Lepas tu anda kena label. Label kena straight line. Line tu tak boleh bersilang. Okay. Label tu kena betul. Xylem, phloem, empulo, cortex. Okay. Lepas tu, ini tajuk lah. Okay. Kemudian, kita kan ada faktor pembesaran. Faktor pembesaran maksudnya panjang lukisan dalam cm, panjang lukisan ini, panjang spesimen dalam sentimeter. So, spesimen tu panjang berapa? Okay. Kita bahagikan, dapatlah faktor pembesaran. Yang ini contoh lukisan biologi. Okay, kita tengok seterusnya. Kita akan belajar tentang satah. Alright, satah, keratan dan arah. Kita tengok satah dulu. Satah merujuk kepada permukaan rata, bayangan yang dilintasi badan. Ini bayangan saja. Takkan kita ada satah terus zenguk. Kat sini tak ada. Bayangkan saja ada satah tersebut. 3 satah utama yang digunakan. Kita ada satah frontal yang macam ni ke sini. Kita ada satah sagittal macam ni, satah melintang macam ni. Okey? Alright. Kita tengok dia punya terperinci dia. Okey, satah. Satah sagittal membahagikan tubuh kepada bahagian kiri dan kanan. Yang ni sagittal. Okey? So dia potong tengah-tengah, maksudnya kita ada bahagian kiri, ada bahagian kanan. Kemudian satah frontal. Frontal kita bahagikan tubuh kepada bahagian depan dan bahagian belakang. Satah melintang, transverse, membahagikan tubuh kepada bahagian atas dan bawah. Itu contoh-contoh apakah maksud satah ketiga-tiga satah tersebut. Okey, kita tengok. Masuk keratan pula. So, keratan rentas membahagikan struktur kepada bahagian atas dan bahagian bawah secara melintang. Right, so keratan membujur membahagikan struktur kepada bahagian kiri dan kanan. So, yang ni melintang. Kalau membujur, kita potong macam ni, straight ke bawah. Okay, so banyak lukisan anatomi haiwan dan tumbuhan perlu dilabel dengan arah. Semua vertebra mempunyai pelan badan asas yang sama dan bersifat simetri. Simetri maksudnya kiri dan kanan tu sama. Okay, arah pula terdiri daripada anterior, ventral, posterior, dorsal, superior, inferior dan lateral. Apa benda ni? Tak apa, nanti kita akan pergi satu persatu. So, dengan mempelajari arah dalam biologi, anda boleh mengenal pasti orientasi vertebra yang dinyatakan. Vertebra itu adalah tulang belakang nantilah. Kita akan belajar dalam bab yang berikutnya. Okay, kita tengok. Yang inilah istilah-istilah yang anda hendak tahu. Okay, superior maksudnya bahagian yang berada di atas bahagian lain ataupun menuju ke arah kepala. Yang ini superior. Contoh vena cava superior. So, maksudnya saluran darah tu menghala ke daripada kepala lah. Vena cava superior. Kemudian lateral berada di bahagian jauh dari garisan tengah. Garisan tengah sini. Okey, pusat kita. Yang ni dari pusat ke tepi, ke kiri dan ke kanan, yang itu adalah lateral. Alright. Inferior lawan superior. Berada di bawah bahagian lain ataupun menuju ke arah kaki. Yang ni inferior, superior. Yang ni lateral. Okey? Right, kita tengok ventral dengan dorsal pula. Ventral menuju ke arah bawah jasad. So, yang bawah adalah ventral. Dorsal tu ke atas jasad. Dan anterior dan posterior. Anterior ke hadapan, menuju ke arah depan jasad. Posterior menuju ke belakang jasad. Okey, so yang ni istilah-istilah yang anda harus tahu. Sebab nanti masa-masa kita belajar bab-bab yang lain, kita akan terjumpa perkataan-perkataan seperti berikut. Okey, alright, tak apa. Sekurang-kurangnya anda sekarang tahu ada istilah berikut. Dan kemudian bab-bab lain kita akan mendalaminya lah. Okey, alright, kita tengok seterusnya. Okey, penyiasatan saintifik dalam biologi. Yang ni anda dah biasa dah. Alright, maksudnya setelah anda melakukan penyiasatan saintifik,
Apakah yang Anda perlu lakukan? Anda perlu membuat laporan kan? So, membuat laporan itulah yang kita harus tahu. Contoh, alright, langkah-langkah untuk menjalankan penyiasatan saintifik, kita mula dengan mengenal pasti masalah yang boleh diuji. So, kita tak boleh katakan terus-terus kita buat eksperimen. Kita kena tahu apa masalah dia. Okay. Selepas ada masalah, barulah kita boleh buat hipotesis. Kalau selepas buat hipotesis, kita kena mengenal pasti pemboleh ubah. Alright, dan kaedah untuk pengumpulan data. Lepas tu anda kena merancanglah. Merancang dan menjalankan penyiasatan. Lepas tu semasa anda buat penyiasatan saintifik, anda kena mengumpul data. Data apa yang perlu dikumpul. Lepas anda kumpul data, anda kena menginterpretasikan data dan keputusan melalui penaklukan saintifik. So, kemudian anda kena mempersembahkan data kan macam tadi. Daripada jadual ke, graf ke, lukisan ke, terpulanglah. Yang tu menginterpretasikan data. Kemudian anda buat kesimpulan. So, kesimpulan tu sama ada hipotesis tu diterima ataupun ditolak. Kalau diterima, okey. Kalau ditolak tak apa, buat semula. Alright. Kemudian yang last kena menulis laporan. Alright, so yang ni langkah-langkah untuk menjalankan penyiasatan saintifik. Itu sajalah untuk bab yang pertama. Habis. Untuk bab pertama. Alright, ringkas saja dia hanya menceritakan sedikit sebanyak tentang kerjaya alright, dalam biologi, bidang-bidang biologi. 1.2 anda cerita pasal yang tadi tu anda cerita pasal cara untuk berkomunikasi. Macam mana anda berkomunikasi, bentuk graf dia macam mana. Kemudian anda cerita tentang ketiga tu. Ketiga adalah saintifik. Ini penyiasatan saintifik. Okey? Alright. So itu saja untuk lesson pada hari ini. So cikgu berharap anda dapat tonton video ni, fahamkan apa yang perlu anda tahu. Kemudian buatlah latihan yang cikgu akan bagi selepas ini ya. Okey, right. Selamat mencuba. Bye bye.